Tapi untuk yang lain-lain boleh ambil maklumat ni, knowledge ni untuk kita upgrade kita punya skill dan juga kita sama-sama share lah dengan kawan-kawan lain. Okay, so sebelum tu kita nak tunggu dulu ke doktor ke dah boleh start dah? Dah ada 31 lah partisipan. Boleh je kot, proceed. Okay, alright. So saya serahkan pada Dr. Syed untuk mulakan CNA ini, dipersilakan. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada matron dan juga terima kasih pada semua yang hadir lah pada petang ni. InsyaAllah sesi saya buat petang ni tak lama lah InsyaAllah dalam perancangan kita, InsyaAllah dalam kita akan ada paling kurang 2 sesi proper NRP yang dapat certification semua InsyaAllah 1 hari bulan 10 hari 1 hari bulan 10 NRP kita yang pertama. Dan kemudian kita akan buat satu lagi kalau boleh bulan 12 macam tu. Cumanya kenapa saya push juga untuk kita buat sesi begini, kita disebabkan faktor COVID dan sebagainya, kita tak mampu untuk buat dalam jumlah yang ramai. Ideally kita nak buat ramai, tapi sebab COVID kita tak mampu handle session dalam jumlah yang ramai. Kita pun tak ada trainer yang ramai. So bulan 10 ni kita punya fokus adalah beberapa. Kita akan fokus pada staff yang memang directly involve babies yang tak pernah belajar NRP sebelum ni. Dan juga kita akan fokus pada beberapa yang kita nak train sebagai instructor supaya kita ada lebih ramai instructor. Lebih ramai instructor kita boleh buat lebih banyak session lah. Sebabnya di antara kekangan kenapa kita tak boleh buat ramai adalah sebab instructor kita tak ramai. So bila instructor tak ramai, bila kita pecah grup-grup yang kecil-kecil kan, so kita dah tanya dengan EDCC dan admin, dia tak kasih kita buat dalam jumlah yang ramai. So that's the problem. So mungkin untuk bulan yang 1 bulan 10 mungkin paling ramai pun lah daripada 3 department kita labor room dan juga OT mungkin dalam 25 ke 30 orang sahaja total. So macam mana, so hopefully next time tu kita buat lebih ramai bila kita ada lebih ramai trainer lah. Hopefully bulan Disember tu COVID dah, tak tahulah COVID nak jadi apa kan, tapi hopefully okay sikit lah. Alright, so saya akan buka slide saya sekejap Sorry, kejap Okay, mana ni? Share screen. Oh, sorry. Okay. Alright. So, boleh nampak ke slide saya? Ya, nampak. Kalau tengok slide saya ni, saya masih lagi bulk daripada presentation ni adalah daripada NRP ke-7. So NRP ke-7 ni bermula tahun 2015 kalau tak silap saya. 2014-2015. Sekarang ni sebenarnya bermula pada Jun 2021 sudah pun dikeluarkan NRP yang ke-8. Di US NRP 8 ni akan mula digunakan pada Januari 2022. Setakat makluman yang saya dapat daripada UM dan daripada Perinatal Society Malaysia PSM kita di Malaysia kita masih belum lagi finalize untuk kita guna NRP 7 ke ataupun masih belum finalize sama ada kita nak shift terus kepada NRP yang ke-8. So kebanyakan kita masih lagi menggunakan NRP yang ke-7. Belum ada lagi proper training untuk trainers. Proper training untuk bagaimana untuk menggunakan NRP yang ke-8. So ni benda yang notice. Sebab itu saya masih lagi dalam beberapa, macam minggu lepas saya buat session dengan our NICU punya nurses, saya masih lagi present NRP yang ke-7. Sebab kita masih lagi menggunakan NRP yang ke-7. Dan actually kalau tengok juga NRP yang 7 dan 8 ni dia punya actual algorithm dia, pathway dia sebenarnya tak banyak sangat perbezaan lah. Saya akan highlightkan beberapa perbezaan yang mungkin signifikan. Tapi semua-semua tu dia tidak memberikan kesan yang tidak memberikan impak yang besar lah. So sebab itu saya rasa
kita it's okay untuk kita masih lagi menggunakan NRP yang ketujuh untuk kita belajar begini. Itu nombor satu. Nombor kedua, yang saya nak maklumkan adalah untuk sesi hari ini, again, sesi ni dia tak cukup untuk kita boleh power, kita boleh confident dalam NRP dengan sesi yang saya akan buat hari ini. Apa yang saya nak buat adalah saya nak basically refresh kan siapa-siapa yang dulu pernah ada NRP, just untuk refresh balik apa ada dalam algoritma NRP, apa saya expect daripada staff-staff yang non-neonatologist. So staff-staff yang non-neonatal punya MOs, non-neonatal punya doctors, non-pediatrician, apa saya expect daripada orang lain, apa tim-tim lain patut buat. Ini yang saya nak harapkan semua boleh tahu. Dan saya expect juga, again, satu lagi benda yang saya selalu sebut pada my nurses adalah saya expect our nurses should be specialized nurses. Maknanya macam NICU nurses, dia sepatutnya kena jadi proper neonatal nurse. Betul-betul sangat capable untuk handle newborn babies. Sama juga dengan labor ward. So saya juga expect labor ward nurses are proper specialized punya nurses yang boleh handle problem-problem di labor room. So saya expect you all all specialized. So saya skill dulu. So tempat saya kerja dulu di UK dulu, nurses memang boleh sampai level dia ada dia punya master program ni, dia boleh buat on call as specialist pun. So itu yang saya, kalau boleh kita nak capai level macam itulah. Sebab kita nak kalau boleh. Kalau semua ingat siapa yang ada masa penubuhan mula-mula sekali penubuhan SASMEC ni, masa tu nama dia IIM Medical Center kan, tahun 2005 tahun lepas, tahun 2015 kan, masa tu pediatrik pun, pesakit pertama pediatrik saya punya patient sendiri kan. Saya ingat lagi Prof Hafiz ada sebut kan, dia harapkan nurses yang ada dekat hospital kita ni adalah all specialized nurses. Maknanya bukan nurses yang calang-calang. Kita nak nurses yang power, yang boleh handle banyak benda, yang capable untuk buat lebih banyak benda berbanding dengan nurses yang ada kat KKM. So this is our cita-cita lah Okay, alright. So apa saya expect daripada NICU, OT, nurses, staff, doktor, so yang lain yang bukan pediatrician. So apa yang saya expect? Yang pertama macam saya sebut tadi, saya expect lah, saya mengharapkan semua yang ada dalam sesi kita akan jadi specialized nurses. Specialized nurses ni maknanya itu kemampuan tu bukan setakat kerja-kerja nurse biasa di hospital lain, tapi you all are more capable untuk, you all ada skill yang lebih daripada nurse-nurse tempat lain. You all ada knowledge yang lebih daripada nurse-nurse tempat lain. So itu menunjukkan betapa sebab kita kan daripada Islamic punya institution. So Islamic institution ni kena buat benda dengan baiklah, dengan itqan kan. Allah suka bila kita buat sesuatu kita ada itqan, ada itqan. Okay, so yang pertama, I expect our nurses, our staff to be specialized nurses and staff. Itu nombor satu. Nombor dua, saya expect our nurses should be able to boleh buat newborn resuscitation. Sebab apa? Sebabnya sometimes dia akan jadi masa yang mana you won't have neonatologist, you won't have pediatric punya doctors. Kadang-kadang pediatric team tengah handle satu resuscitation, satu baby lain, and then suddenly ada baby collapse. So at least saya nak our nurses tahu nak buat apa. Saya pernah handle satu case di satu hospital yang saya pernah bekerja dulu. Apa jadi? Baby ni admit dekat ward SCN dia. Masuk sebab jaundice. So satu hospital yang saya kerja tu, SCN dia dengan NICU dia jauh. Ada beberapa pintu yang semua kena pakai shortcut yang lama. Macam kita punya shortcut ni kan lambat kan. Kita swipe lama baru dia buka pintu kan. Dan dia jauh. Kalau berlari pun makan masa 15 minit. So isunya satu baby ni masuk sebab jaundice, and then baby ni collapse dekat SCN. Baby ni collapse dekat SCN. So dia pun call, okay doktor ni ada baby collapse cepat. So MO ni dengan registrar masa tu tengah makan, masa tu pukul 1, almost pukul 1 pagi. Dan dia orang pun berlari kejar sampai, tapi jauh kan. So take around 15 minit. Dia lari laju pun sampai 15 minit. So bila dia sampai, isunya adalah bila sampai dekat SCN tu, nurses yang ada kat situ tak tahu nak buat apa. Sebab dia orang tak pernah belajar pasal newborn resuscitation. So bila dia orang sampai,
Tengok baby tengah kat situ, terkotak-kating, tak tahu nak buat apa. Baby tak boleh bernafas, tak boleh apa, blue dah baby tu. And nurses pun duduk blur. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu apa equipment nak bawa. Tak ada siapa-siapa pasang SpO2. Tak ada siapa pasang ni, tak ada siapa buat. Tak tahu nak buat apa-apa. Yang ada pun, cepat-cepat, doktor mana doktor? Tu je. Dia punya panik dia hanya boleh panggil doktor. Dia tak tahu nak buat apa. So I think this is a problem. Itu survive. Doktor resuscitate baby tu selama 45 minit. Baby tu survive. Tapi cerebral palsy. Sangat teruk. Kan? Masuk ward, sekali masuk 2 minggu masuk ward. 3 minggu masuk ward. Balik rumah tak sampai seminggu masuk balik. Hari raya, almost every hari raya spend time dekat hospital. So banyak complication ya. Jadi sebab itu saya nak nurses kita tahu resuscitate. Nurses dekat labor room, nurses dekat OT pun kena tahu, nak staff pun. Doctors, obstetrician, kan, kena tahu nak buat apa bila baby collapse. Sebab apa? Sebab akan ada masa yang mana pediatrician tak sempat masuk, lambat, kan, nak kena donning, nak kena ni, nak masuk OT seluar tak ada, baju tak ada, kan, takkan nak kotak-kanting macam tu je. Saya pernah sekali my friend lah, masa dekat salah satu hospital ni, kan, baby collapse, dia nak masuk, seluar tak ada, dia ni gila sikit, dia pakai dia masuk OT, kan. So nanti tak boleh lah kan, nanti nampak Dr. Syed masuk OT pakai boxer, dia tak boleh lah, kan. So OT pun kena tahu macam mana nak buat bila baby collapse. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah saya expect our staff, our nurses pun boleh bantu team leader. Sebenarnya tak boleh harap, so team leader tak semestinya doktor, team leader tak semestinya neonatologist, team leader tak semestinya orang yang paling capable, team leader tak semestinya orang yang paling ada skill yang terbaik. Sebab apa? Sebab team leader sometimes dia, contoh ni di antara condition yang pernah jadi, baby datang, dia ada huge anterior neck swelling. So swelling dekat leher dia. Dan swelling ni obstruct dia punya airway. Obstruct dia punya airway. Intubate baby ni very difficult. Very difficult. Nak pasang tracheostomy pun tak boleh sebab ada swelling kat situ. So macam mana nak intubate baby ni? So benda tu difficult, very difficult. So orang yang paling senior masa tu registrar. So registrar kena fokus untuk intubate. Siapa lagi yang nak handle, nak assume leadership untuk handle, make sure all the resuscitation is okay. Dan bila yang paling knowledgeable masa tu tengah busy, tengah fokus nak intubate, which is difficult. So saya expect ada orang yang boleh assume leadership role bila tak boleh. Dan kadang-kadang saya pernah jumpa juga keadaan yang mana orang yang ambil leadership role mula-mula tu, kan, dia sebenarnya tak capable. Sometimes specialist pun ada, dia jadi blur, dia jadi blank. Dia tengah stres ke apa ke, dia jadi blank, tak tahu nak buat apa. So sometimes kena ada orang yang boleh bagi tahu, oi doktor, bukan janganlah panggil oi kan, boleh cakap, okay doktor, I think this we should do this, I think we should do that. So kena ada orang yang boleh tegur, kan. Kadang kita dah bagi tahu dah, doktor, you should start chest compression. Tapi doktor tu tak decide decision daripada leader kata tak nak. Then you don't agree sebab you kata buat chest compression. You rasa kena intubate. Leader tak agree. Then probably you should know how to actually escalate. Kan? Kalau MO yang attend kata tak nak, tak payah. Dan you rasa baby ni perlu intubate. Then you need to know how to escalate. Nak escalate macam mana? Mungkin escalate kepada pediatrician, escalate pada neonatologist. So this is not done properly. So saya expect saya punya staff, labor room staff, OT staff untuk boleh assume leadership tu, boleh bantu leader tu untuk buat proper neonatal resuscitation. Sebab neonatal resuscitation ni dia kan lagi kecil baby tu, lagi banyak orang yang you perlu. Kan? Kalau macam kita resuscitate kanak-kanak yang besar sikit kan, you can do it 1-2 orang. Kan? Tapi with newborn babies, you can never do proper neonatal resuscitation seorang-seorang. Tak boleh. Neonatal resuscitation, you need more people. Kan? Kadang-kadang you need 3, kadang you need 4, kadang you need 5 atau 6 orang untuk bantu proper neonatal resuscitation. So dia tak boleh. Lagi kecil baby tu, lagi ramai orang yang you perlu. So sebab itu you can never do proper resuscitation. Saya pernah jadi banyak kali lah. Baby born flat kan. Masa born flat tu ramailah
ONG labor room punya team duduk dengan baby tu. Bila pediatrik datang je, semua hilang. Kalau setakat hilang saja, kat tepi-tepi tu ada lagi untuk tolong, tak apa. Ini hilang terus daripada bilik itu. Dia tinggalkan pediatrician seorang-seorang handle baby tu. That is not proper. Sebab neonatal resusc, you can never do it alone. Walaupun you power macam mana pun, you can never do it alone. You need more people to do. So saya expect staff kita boleh tolong bila kita resuscitate baby. Dia tak boleh buat seorang-seorang. You can never do neonatal resuscitation seorang diri. Kena buat dalam team. Kena bil jamaah. Okay. Nombor 4 ni saya expect juga kita punya team boleh buat proper assessment. Assessment of the baby. Assessment of the equipment. Kena tahu check, cukup tak equipment untuk resuscitate baby ni. Kalau contohnya kan, you expect dah baby ni problem. Kadang-kadang kita tahu tak? Ada tak cara kita tahu baby ni high risk punya baby ni? Labor room. Tahu, boleh tahu tak biasanya high risk ke tak high risk baby tu? Ada cara tak boleh tahu? Tengok pada fizikal je lah. So, Lekua doktor. Macam mana? Lekua. So, dia ada banyak, my point is, dia ada banyak parameters untuk you tahu baby ni ada high risk untuk come out teruk. Mother yang dapat petidin, mother yang ada korio, diabetes, hypertension, baby kecil, baby besar, kan? Ataupun mother yang tak berapa nak meneran. So, those are things yang you tengok pun you tahu dah, ni high risk ni, kan? You tahu dah high risk. So, bila high risk, kena proper assess lah. Kadang-kadang saya pernah jumpa juga, dia tahu dah baby ni high risk. Still nak tunggu pediatric team untuk datang, untuk prepare things. Which is kadang-kadang, okay, betul, pediatric team kena datang terus untuk prepare apa semua. Betul. Tapi sometimes sangkut, ada emergency dekat NICU contohnya, lambat nak sampai. So kena ada lah orang-orang yang tolong untuk prepare, make sure everything untuk resuscitation tu, equipment untuk resuscitation tu ada complete dan cukup dan functioning. So ni benda-benda risk yang kita pernah buat dan tahu macam mana set up equipment dia. Saya bagi contoh, kalau ingat tak masa kita tahun lepas, masa kita ramai-ramai kena kuarantin dulu tu, kan mula-mula kita kena kuarantin ramai-ramai, kita tutup hospital kita untuk satu jangka masa yang boleh tahan juga. Bila kita mula buka hospital, apa jadi? Kan, the first case kita dapat, masa tu semua orang ingat, saya pun ingat ONG tak buka servis lagi. Sekali first case kita dapat, deliver dekat disaster room PSC. Ingat tak? Masa tu semua tak prepare. Kan, kita tak ready dengan kita punya even open care resuscitate tu tak ada plug dia pun, suction pun tak ada power, tak ada apa, banyak benda tak prepare. Sebab apa? Sebab kita tak anticipate dan tak ramai orang tahu set up equipment. Samalah, ni bukan setakat ONG je, NICU pun sama. Semua mengharapkan beberapa kerat staff untuk buat benda. Staff lain semua tak mau belajar, tak mau ambil tahu. So ni problem lah. So kalau boleh, sebanyak mungkin staff kita kena tahu bagaimana nak set up equipment. Saya tak expect labor room staff untuk tahu guna macam mana INO contohnya. I don't expect you all to know. Tapi I tak expect you untuk tahu berapa nak set pressure, neopath apa semua. I don't expect that. But I expect you all to know macam mana cara nak cucuk, mana nak cucuk oksigen, mana nak cucuk air, mana nak cucuk ni, macam nak make sure suction functioning, macam nak make sure H2O2 ni ada, macam nak make sure. So equipment tu kena boleh assess dan kena boleh set up equipment. Ini saya expect. Nombor 4. Nombor 3, saya expect juga saya punya team untuk boleh buat benda tanpa tunggu instruction. Contohnya, bila baby keluar, kan, boleh buat benda, boleh tak payah tunggu instruction. Nurse, tolong dry baby. Tolong suction. You tolong pasang SpO2. Tolong buat ni. Saya tak expect macam tu. Saya expect benda ni kita dah set up daripada awal. Okay? Saya akan handle airway, you akan handle apa, you akan handle apa. Dan semua orang tahu. Kan? Kalau kita tidak assign pun, you buat apa, saya expect kita tahu dah. Baby keluar, kita kena apa? Kita kena buat initial steps. Apa dia initial steps? Nanti kita akan tunjuk lah. Kan? Initial steps kena dry kan. So ada drykan baby, prepare suction,
Kan, maintain airway baby, pasang SpO2 monitor. So benda tu semua boleh terus. Terus ada orang yang ambil stetoskop. Dengar, stetoskop ni bukan doktor punya saja. Stetoskop ni nurses juga. Nurses have a lot of use for stetoskop. Kan? Terus capai stetoskop, terus auscultate baby. Tak payah tunggu leader kena bagi tahu. Boleh tak sama auscultate? No. Benda tu patutnya datang maknanya natural. Kan baby keluar, buatlah. Benda tu benda sama je kot. Dia bukan satu baby buat satu baby. Dia benda sama je. Initial step tu sama je. Dia tak ada perbezaan pun. Dan kita boleh anticipate baby mana yang kita perlu problematik. You tengok dah baby tu keluar, baby ni tak okey ni, doktor tengah buat benda ni, tim tu tengah buat ni. Ada orang terus okey, kita nak kena prepare terus equipment untuk intubate. Terus anticipate, terus keluarkan, terus prepare kan. Sebelum tunggu arahan. Kan nampak dah baby keluar, pale. Kalau baby blue satu hal, tapi saya lebih takut kalau baby pale, pucat. Bila baby pucat maknanya ni abrupt show punya problem. Kan? Kita kena bagi fluid, kena bagi blood apa semua. So dah anticipate dah sebelum dapat instruction pun dah terus keluarkan benda-benda untuk set line, untuk umbilical line apa semua. So saya expect benda-benda tu dah berlaku. Tahu dah baby dah keluar, baby ni premature. Apa kita nak, baby ni obviously kena masuk NICU. Macam mana cara kita nak transport ke NICU? Kita kena transport dalam transport incubator. So sebelum ready untuk transport, kena ada orang prepare kan transport incubator, warmkan, letak oksigen. Benda tu semua kena buat awal. Tak boleh dah baby dah ready nak transport, baru nak cari mana transport incubator. Faham tak? So, saya expect kita punya staff untuk able to anticipate. Baby nak keluar, obviously baby need to be transported. Nak transport baby, transport dalam transport incubator. So, transport incubator tu kena di-prepare. So, benda ni kena anticipate. Tak perlu tunggu arahan. Next is adapt with equipment. So tahu nak guna equipment macam mana. Ini saya expect sama juga. My MOs pun sama. Kadang-kadang dia orang tak reti guna equipment. Semua mengharapkan nurses. Ini pun satu perangai yang saya rasa tak betul juga kan. Harap nurses dia tahu. Kan? Kadang-kadang my MOs ni pun sama. Nak buat benda pun semua suruh nurse yang prepare. This is not right lah. Kan? You nak guna, you lah kena prepare kan. Baru you tahu apa yang you nak. Lepas tu you complain. Tak boleh macam tu. So semua yang involved dengan newborn ni kena tahu apa equipment yang you nak guna, macam mana cara nak guna equipment tu, dan you boleh guna equipment tu dengan baik. So this is what I expect. Nombor 7, saya expect juga our staff yang handle baby untuk pandai nak secure line. So okay, saya tak expect semua orang untuk pandai pasang line baby. Sebab pasang line baby ni it's a bit difficult lah. Dia tak macam pasang line adults, tak macam pasang line ibu mengandung. Pasang line ibu mengandung ni senang ke? Saya tahu lah, saya assume senang kan, sebab biasa dia tengah bengkak-bengkak tu kan. Ada punya vein pun nampak obvious. Tapi newborn babies, lagi gemuk baby tu, lagi susah line dia. Kan? Lagi dia collapse, lagi susah line dia. Saya tak expect semua orang pandai benda tu. It's okay. Specialist pun ada yang tak pandai pasang line. That's totally fine. Tapi saya expect semua orang tahu nak secure line macam mana. Nak secure, nak pasang plaster dia. Sebab pasang plaster baby ni, dia tak sama macam pasang plaster adult. Pasang plaster adult senang ni, kita ambil 3 dam tu lepak kat situ. So, okay. Tapi in babies, sebab budak tu gerak dan macam-macam kan. So, dia ada cara untuk secure lines tu. So, apa yang neonatal team dah buat, ni saya rasa bagus untuk diimplementkan di tempat lain juga. Contohnya, apa yang kami dah buat, kita dah buat video. Video macam mana cara nak secure line. Kalau line baby, macam cara nak secure, ada step dia. So video tu dah ada. Fatihah, Sister Ju, Kak Aida, semua video tu dah ada, dah share dalam group. Macam mana cara nak secure line baby. Sebab kita nak standardize. Sekarang ni dalam proses kita nak buatkan macam mana cara nak secure ET tube. Ada video dia. Nak secure ET tube macam mana nak letak plaster, nak letak macam mana. Tu pun ada video tu. Bila ada video tu, janganlah masa nak buat baru tengok video tu. Tapi maknanya boleh tengok dan kita boleh, maknanya semua orang tahu macam mana cara nak buat. Okay. Lepas tu macam mana nak cover baby tu. Cover baby pun penting. Contohnya baby yang kurang 32 minggu. 32 minggu ke bawah, baby ni kena masuk dalam plastik. Kan? So, ada tak plastik dia? Kan? Kadang-kadang pediatric staff tertinggal plastik. Dalam labor ward ada tak plastik untuk letak baby? Ada tak? Ada tak? Ada, doktor. Ada. Okay, alright.
So plastik untuk letak baby tu kena ada. Sebab baby yang premature, kita tak drykan baby, kita letak dalam plastik. Plastik tu sama ada plastik yang lubang boleh masuk baby dalam dia dan kita boleh koyak tengah-tengah untuk pasang umbilical line, ataupun guna plastik makanan tu je. Plastik yang kita balut makanan tu kan. So plastik tu pun boleh guna untuk balut baby. Malah plastik ni bagus untuk lain juga. Contohnya, kalaulah kita ada baby yang lahir dengan myelomeningocele contohnya, pun kita kena balut dengan plastik wrap tu, food grade plastik wrap. Ataupun baby yang deliver dengan omphalocele, gastroschisis, pun kita biasanya, saya prefer untuk kita balut dengan plastik macam tu dulu dan kita bawa ke NICU baru kita buat sterile, kita cover. So plastik wrap tu penting, kena ada untuk digunakan pada baby di labor ward dan juga di NICU, dan kita sepatutnya kena bawa lah. Okay. Alright. Dan macam mana nak cover baby dan sebagainya pun semua kena tahu. Di antara bab cover ni, di antara benda yang saya saya pernah sebut tapi saya pun tak sempat follow up. Ideally kita punya kain yang kita guna, linen yang kita guna untuk cover baby tu kena ada, dia bukan setakat dry, dia kena dry and warm linen. So kalau dekat labor ward tu apa kita boleh buat, kita letak dekat warmer kan. Tak dekat warmer untuk panaskan. Tu baguslah. Tapi dekat OT pun satu. Kat OT pun kita kena, kalau kita kena fikir macam mana kita nak guna dry and warm linen. So OT especially yang ambil baby daripada surgeon kan. Kadang kalau linen tu sejuk, that's going to be a problem lah untuk baby tu. Ada risk untuk cerebral edema, IVH apa semua. So kita nak baby tu sejuk. Kita kena kain yang kita sambut baby daripada OT tu kena kain yang dry and warm and sterile lah. Kan? So mungkin kita kena fikir macam mana nak buat dekat OT supaya ada dry and warm linen. Okay. Next, last kali apa saya expect adalah staff dekat labor room, staff dekat OT bolehlah buat NRP properly dengan elok. Kalau tak pandai intubate tak apa, tapi at least boleh buat sampai level yang intubate. Pandai buat PPV macam mana. Tahu macam mana cara nak buat chest compression. Sebab chest compression kita tak boleh harap pada pediatrik saja. Sometimes pediatrik lambat handle patient yang lain. Kalau kita dapat sekali quadruplet for example, kan? Mana ada masa nak cari 4 orang daripada pediatrik team untuk terus datang and handle. So kena ada baby tu yang akan dihandle oleh orang lain. Masa saya dekat Hushas, pernah ada baby extreme prem triplet datang. Kelang kabut kita. Lahir pukul 2 pagi pula tu. Kan? So kelang kabut. So sebab itu labor room staff kena tahu apa nak buat. Macam mana. Okay. Alright. Banyak pula kena. Okay. So ini daripada ni NRP yang ke-7 daripada 2015. So ini lebih kurang dia punya ni. Saya galakkan juga kalau boleh cat ni dia ada dekat dalam semua tempat yang ada baby resus, kalau boleh kita tampal benda lah ni. Cat ni kalau boleh kita tampal. Tapi ni NRP 7. NRP 8 dia lebih kurang sama je sebenarnya. Sikit je beza dia. Nanti kita saya rasa boleh je kita nak print dan kita tampal Kita follow ni doktor. Macam mana? Follow yang 7 Kita follow yang 7 lagi kan still. Sekarang follow 7 lagi. 7 dengan 8 tak banyak beza. Nanti saya tunjukkan mana yang beza. Okay. So, algoritma dia lebih kurang. Yang pertamanya bila kita dapat call daripada labor room, antenatal counselling. So, ideally kena buat antenatal counselling. Saya pun cubalah sekarang ni untuk buat sebanyak mungkin antenatal counselling. Tapi kadang-kadang kita tak cukup masa. Nantilah kita dalam proses kita nak buat. Kalau lebih kita ada buku masa saya kat USM tu, kalau untuk premature babies tu dia ada satu album dia. Gambar premature babies yang ada dekat USM tu, dia ada gambar dia dan kadang boleh nampak apa akan jadi. Nampak gambar incubator, nampak attitude macam mana. So mak ayah boleh nampak, boleh expect daripada awal. Baby cleft. Kita agak banyak baby cleft yang kita dapat. So kalau lebih kita nak counsel daripada awal. Dan team briefing ni adalah leader tu kena terus assign. Assign apa? Assign siapa yang akan handle airway, siapa yang akan handle cardiovascular, siapa yang akan buat CPR kalau perlu, siapa yang kerja dia mencatat, siapa yang kerja dia apa. So semua ada kita kena briefkan. So team pun kena tahu apa yang kita expect problem daripada baby tu. So kena ada team briefing. Tapi yang ni saya expect neonatal team lah. Tapi kadang-kadang tu kalau contohnya quadruplet, triplet, kadang kita perlu team member daripada yang lain juga. And then equipment check. Dia ada 4 soalan yang kena tanya. So 4 soalan yang kena tanya. Apa 4 soalan ni?
Yang pertama apa? Apa gestation dia? Ni belum birth lagi ni, sebelum birth. Apa soalan yang pediatrik sepatutnya tanya? Yang pertama, gestation dia berapa? Nombor 2, apa nombor 2? Meconium dia, LICOA dia. LICOA LICOA dia clear ke tak clear? Ni NRP 7 So soalan pertama, gestation baby tu. Yang kedua, LICOA dia, clear ke tak clear? Nombor 3, berapa baby? Singleton ke multiple baby? Nombor 4, any additional problem? So ini 4 soalan yang kita kena tanya sebelum baby keluar. So 4 soalan. Yang pertama, gestation baby. Nombor 2, LICOA dia, clear ke tak clear? Ada meconium ke tak? Ada blood ke? Ada apa ke? Foul smelling ke tak? Nombor 3, berapa orang baby? Nombor 4 adalah apa any additional risk factor? So 4 soalan. Okey, ini NRP 7. NRP 8, dia buang bahagian yang tanya berapa baby tu. Multiple gestation tu dia buang. Dia ganti dengan apa? Dia ganti dengan what is our umbilical cord plan. So ni NRP 8. NRP 8 dia tukar. So NRP 8, nombor 1 dia tanya gestation baby. Nombor 2 dia tanya LICOA. LICOA tu clear ke tak clear ke, ada meconium ke, ada blood ke, ada foul smelling ke, ada apa LICOA dia macam mana. Nombor 3 dia tanya any additional risk factor. Namanya diabetes, hypertension, multiple pregnancy, semua any additional risk factor. Nombor 4 dia tanya apa? Dia tanya what is our umbilical cord plan. So maknanya plan daripada awal. Kita nak umbilical cord tu macam mana? Kita nak delayed cord clamping ke? Kita nak lotus birth ke? Lotus birth dia biar placenta sekali dengan baby tu. Ataupun kita nak pasang umbilical line cepat-cepat. So this is what is in NRP 8. Okay, clear 4 soalan tu? Okay. Clear 4 soalan. Okay, lepas tu bila then kita call back, kita kena ada time untuk equipment check. Pastikan equipment kita semua function, semua ada dan functioning. Saya pernah bila nak intubate baby, masa tu lah dia punya laryngoscope tak ada bateri lah. So kat labor room make sure kena ada bateri spare. Bateri spare. Kan? Tak ada bateri lah, tak boleh function lah, apa benda lah, suction tak jadilah. So kalau kita kena prepare backup kita macam mana? Bateri ada spare tak? Kalau wall punya vacuum tak jadi untuk buat suction, ada tak portable vacuum, portable suction machine yang boleh guna? Ada tak kat labor room? Suction ada. Suction ada. So sepatutnya kena ada dan tahu nak guna macam mana, tahu kat mana, benda-benda semua kena tahulah kan. So equipment check. Okey, lepas tu bila baby keluar. Bila baby keluar, ada 3 soalan yang kita kena tanya. Ini sama NRP 7 8 sama. So 3 soalan. Yang 3 soalan dia adalah yang pertama, term apa gestation dia macam mana? Term ke premature? Sebab apa? Sebab kadang-kadang antenatal dia kata premature. Keluar muka dah macam bapak budak dah kan, dah very term. So bila keluar baby tu kita boleh tahu baby ni term ke tak term ke ataupun sebab plan kita akan different kan. Soalan pertama gestation dia tak term. Nombor 2 muscle tone dia macam mana? Flat ke ataupun good muscle tone kan, ataupun poor muscle tone, flat lah kan. Nombor 3 adalah breathing or crying. Sebab kalau baby boleh cry, definitely baby boleh breathing. So 3 soalan bila baby keluar, 3 benda yang kita nak kena tanya: gestation, tone, breathing or crying. Tone, breathing or crying. Kalau cukup benda-benda 3 ni, baby terus akan duduk dengan mak, you boleh buat apa-apa you nak buat, warm, maintain normal temperature. Yang ni NRP 8 dia ada lain sikit je, tapi tak signifikan sangatlah. So positionkan airway dia, clearkan secretion if needed, drykan baby dan kita continue to evaluate baby tu. Kita boleh letak baby dengan mak. Yang ni pun saya rasa kita kena fikir. Yang antara benda yang saya rasa kita nak kena fikir untuk dekat labor room dengan dekat OT ni adalah kalau baby yang okey ni, macam mana supaya dia boleh terus. Kita letakkan skin to skin terus. Betul tak? Baby lepas lahir, dia okey. Terus letak skin to skin kan? Betul. Mak pun boleh letak baby skin to skin kan? Boleh. Dekat OT kita buat tak? OT. So dekat OT tak buat terus. So kita kena Kita fikir bawa baby. kita boleh buat. OT bawa baby dekat risas dulu. Resus. Okay. So ni satu benda yang saya rasa kita kena consider lah. Kita kena fikir macam mana kita nak buat. Kalau mother GA memang tak ada guna lah kan. Maknanya kalau mother tu spinal,
Lepas tu baby keluar okey. Kan? Nyanyi dengan baby tu. So, Mother aware je kan. so kita boleh letak macam mana kita nak buat supaya baby tu boleh duduk dengan mak cepat-cepat. Kita dry kan. Okeylah kita bawa dekat pediatrik untuk kita dry kan baby semua. Dan kita terus bawa kat baby mak supaya mak boleh terus skin to skin. Benda tu boleh buat. Cuma kita yang ni kena bantuan daripada OT punya staff. Macam mana nak buat? Sebab saya pun nampak cara macam mana. Tapi sepatutnya boleh lah kita drykan baby elok, wrapkan dia. Lepas tu baby dah stable, kita bawa baby dekat mak masa ONG nak guide, nak stabilize, nak apa kan. So, letak baby dekat mak boleh skin to skin betul-betul kan. So, boleh buat sebenarnya. Cuma kita kena fikirlah macam nak buat untuk setup kita dekat Susmed ni. Okay. Alright. So, kalau baby tu no, kalau jawapan dia pada 3 soalan ni no. No pada salah satu, bukan no 3-3. No salah satu pun, kita kena bawa ke resuscitator, kita kena warmkan baby, maintain normal temperature, positionkan airway. Kalau perlu kita clearkan secretion, buat suction. Dulu-dulu masa saya HO tu bukan main sedut dengan bersungguh-sungguh. Sekarang ni kita tengok bila kita sedut bersungguh-sungguh, kita boleh cause vagal punya sympathetic punya reflex. So baby akan jadi lebih tachypnic, baby akan mungkin perlu resuscitation, ada breathing problem. So kita suck ni koho-koho je, sedut sikit je dekat dalam mulut dia. Hidung pun sedut sikit-sikit, tak payah sedut dalam sampai ke perut dia. Dan kita suck sikit saja. Kalau kita pakai bulk syringe, syringe yang macam yang kat rumah tu pakai bulk tu, yang tu pun cukup dah. Dan kita keringkan baby, kita drykan baby, kan? Kita drykan baby, kita tukar. Lepas kita dry baby, kita kena tukar linen dia. Saya tengok kat sini ramai bila dia drykan baby, dia tak tukar linen tu. Linen basah tu guna untuk balut baby. So tak boleh. So kena ada dry linen. Saya tengok kita punya problem macam tu. Kita letak linen banyak-banyak, kan? Kita angkat yang atas, yang bawah ni masih basah lagi. Kita guna yang tu je untuk balut baby. So ni mungkin kita kena perbaiki yang tu lah. Yang keduanya, stimulate baby. So stimulate baby, kalau siapa-siapa kaki Hindustan kan, tengok cerita apa, Three Idiots. Macam mana dia stimulate baby tu? Dia tonggeng kan kaki ke atas kan, tepuk belakang. So tu bukan cara dia. So stimulate baby ni macam mana? Kita flick kan. Kalau ni tapak kaki dia, kita flick tapak kaki dia. Bukan kita tepuk kakak tu. Kan kita flick kan kaki dia. Ataupun kita rub belakang dia. Ni contohnya belakang ni kita gosok belakang dia. Kan? Kalau baby tu okey, dia akan respon walaupun kita buat lemah lembut je. Kalau baby tak respon dengan buat lemah lembut, so maknanya tak cukup. Maknanya you kena buat benda lain dah. Maknanya apa-apa you akan buat ni, kalau you continue buat pun, dia takkan jadi. Okay. So that is initial step. So initial step ni apa? Warm and maintain normal temperature, position airway, clear secretion, dry and stimulate. So ini 5 step untuk initial step. Inilah dia initial step. Kita panas, kita warmkan baby, maintain normal temperature, positionkan airway. Kalau perlu suction, kita drykan baby dan kita stimulate. So ini ialah dia initial step. Lepas habis initial step tu, ini semua ni dalam 1 minit Lepas habis initial step, kita tengok baby punya breathing macam mana. Dia ada apnea tak? So apnea ni apa? Apnea ni dia stop breathing lah. So baby ni okay. So baby ni breathing ke tak? Kan, tu nombor 1. Dia ada gasping tak? Gasping breathing tak? Atau heart rate dia kurang daripada 100. Kalau tak ada, maknanya breathing dia dia tak ada apnea, heart rate dia pun bagus kan. Kita tengok baby ni ada labored breathing tak? So kalau ada labored breathing, kalau ada cyanosis, kita pergi dekat pathway belah sini. Kalau labored breathing, kalau baby tu biru, kita buat apa? Kita positionkan clear airway, kita pasang SpO2 monitor, kita bagi oksigen as needed dan kita mungkin boleh consider CPAP. So ni kalau dia ada apnea, kalau dia okey lah, dia tak ada apnea, tak ada heart rate, dia pun bagus. Tapi kalau dia ada apnea, dia tak breathing, gasping lagi, atau heart rate dia kurang daripada 100, kita pergi ke bawah ni, kita bagi positive pressure ventilation. So PPV ni adalah bagging lah, bagging. So ambu bagging ni kita boleh guna sama ada ambu bag ataupun kita guna neopuff. So ideally sepatutnya kalau kita guna neopuff, kita kena guna
kita kena start in oxygen je. Kena ada oxygen blender. In air sahaja. Tapi labor room kita belum ada blender lagi. So kita kena ada blender. Saya dah bagi tahu dah admin kita kena ada blender kat labor room. Kita kena ada blender dekat OT. So kat handle baby kena ada blender. Kalau kita tak ada blender, problem dia adalah kita akan resuscitate baby on 100% oxygen. And kalau kita resuscitate on 100% oxygen daripada awal, risiko untuk retinopathy of prematurity. Baby boleh jadi buta sebab kita resuscitate on 100% oxygen. Baby boleh dapat bronchopulmonary dysplasia, chronic lung disease. So baby tu boleh memerlukan oksigen for balik rumah pun pakai oksigen sebab kita 100% oksigen. So kalau boleh jangan guna 100% oksigen. So sepatutnya kena ada blender. Satu itu kalau pakai tipis resuscitator dia kena pakai flow. Kalau kadang-kadang kita tak ada tipis resuscitator, kita boleh guna self-inflating bag. So self-inflating bag ni yang mana? Yang embu bag tu. Embu bag ni kita panggil self-inflating bag. Sebab dia bila kita tekan, dia akan inflate sendiri. So tu nama dia self-inflating bag. So self-inflating bag ni, kelebihan dia adalah you boleh guna dia tanpa ada flow, tanpa ada connect dengan oksigen, tanpa ada connect dengan wall punya oksigen, wall punya air. Tanpa ada tangki, you boleh guna dan you boleh bagi oksigen FiO2 21% saja. So you boleh bagi, tak sambung dengan apa-apa, you are giving in air, which is bagus untuk baby. Cuma problem dia dengan self-inflating bag ni adalah you tak tahu pressure berapa you bagi. You tekan tu, you tak tahu berapa. The only thing yang you tahu adalah maksimum berapa. Maksimum dia certain, you boleh tengok nanti kita punya self-inflating bag tu ada yang 35, ada yang 40. Tapi 35-40 pun dah tinggi, kan? Tu satu, tak tahu pressure berapa. Bila kita tekan tu pressure berapa bagi. Bila banyak pressure, kalau terlalu banyak, apa jadi pada paru-paru baby? Boleh ada barotrauma. Barotrauma tu pressure tinggi sangat, boleh rosak paru-paru dia dan boleh kena bronchopulmonary dysplasia, chronic lung disease sebab barotrauma. So ideally kita tak nak bagi barotrauma. Nombor 2, dengan self-inflating bag, embu bag tu, kita tak boleh bagi PEEP, positive and expiratory pressure pun tak boleh bagi. Bila kita tak boleh bagi PEEP, risiko dia especially untuk premature babies, lung dia boleh collapse. Bila lung dia collapse, RDS pun makin teruk. So it's better untuk guna T-piece resuscitator atau brand name dia untuk Fisher-Paykel, brand name dia adalah Neopuff. So Neopuff adalah brand. Fisher-Paykel brand dia Neopuff. Tapi nama equipment tu adalah T-piece resuscitator. So guna T-piece resuscitator, problem dia adalah kita kena connect dengan tangki atau connect dengan wall, kena ada flow. Kalau ada flow tak boleh guna. So that's the problem dengan T-piece resuscitator. So nanti kalau boleh masa NRP ni saya nak kalau boleh lah semua staff kena tahu benda-benda ni Okey. So kita kena bagi PPV. Kita kena pasang dengan SpO2 monitor dan kalau ikut NRP 8 kita pasang ECG monitor 3 lead chest lead tu kena pasang. Kalau heart rate dia lepas kita bagi PPV, heart rate dia kurang daripada 100, apa nak buat? Kita kena check pada chest movement dia, pergerakan chest dia. Sebab bila kita bagi bag, chest dia kena naik, kan? So kena ada chest movement. Kalau tak ada chest movement, maknanya oksigen tak masuk, gas tak masuk. So apa nak kena buat? Kita kena buat ventilation corrective step. Apa dia ventilation corrective step? Nanti kita akan discuss sikit kejap lagi. Dan kita kena consider. So ni step dia lebih kurang. So saya expect staff yang bukan pediatrician at least boleh buat sampai this level. Sampai level untuk check chest movement. Itu nombor 1. Okay. Nombor 2 apa yang saya expect adalah kena tahu apa dia target preductal SpO2. Preductal maknanya tangan kanan. Preductal always tangan kanan sebab dia sebelum PDA. Daripada jantung kan keluar daripada kita punya left ventricle, dia pergi ke aorta. Daripada aorta tu first dia akan ada beberapa branch dia, kan? So lepas pada PDA yang tu postductal.
So the only bahagian yang pre-ductal adalah tangan kanan. Tangan kanan dengan telinga kanan pun boleh sebenarnya. Tapi jadi tangan kanan. So tangan kanan punya SpO2 ni kita tak nak tinggi sangat. Kita nak tengok macam mana. Ini dia punya value dia. 1 minit, umur 1 minit 60-65 cukup. Lebih tinggi pada ni tak bagus. Tak nak tinggi daripada 65 umur 1 minit. Umur 2 minit 65 ke 70. Tak nak tinggi 70. Kalau tinggi sangat tak bagus untuk baby. Umur 3 minit 70 ke 75. 4 minit 75 ke 80. 5 minit 80 ke 85 dan 10 minit baru 85 ke 95. Okay, alright. So ini pre-ductal SpO2. So ini pun sama, kalau boleh kena ada dekat tempat-tempat yang ada resuscitate baby lah, kena ada di tempat-tempat yang kita resuscitate baby. So semua orang tahulah, kalau tak semua orang aim nak 95. So tak okey lah. Alright. Fine, ni gambar sama, so yang tu kita akan bagi. So bila kita resuscitate baby, setiap kelahiran every birth should be attended by at least 1 orang, paling kurang kena ada 1 orang yang tahu nak buat resuscitation dan sampai PPV, paling kurang. Macam mana cara nak buat PPV? PPV tu kena cover mana? So semua kena, at least seorang yang kena attend baby tu mesti tahu. Sebab itu labor room staff mesti wajib untuk tahu NRP. Labor room staff wajib tahu NRP. Okay. Alright. So bila kita tahu risk factor, kita kena form kita punya team. Tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena form team dan kena ada seorang leader. Leader ni yang kena identify apa yang nak buat. Siapa buat apa dan sebagainya. Okey, kita go laju sikit sebab dah lambat dah ni. Kalau boleh kita kena identify briefing apa masalah dia, identify equipment apa yang kita nak guna dan plan proper. So equipment yang kena check, warmer, suction, stethoscope kena ada, oxygenation punya benda kena ada, ventilation pun kena set dan sebagainya. So tak nak pergi kat situ, nanti kita akan, benda ni akan belajar balik nanti bila buat NRP . So 4 soalan pun saya dah cover. Okay, so fine. So initial step bila baby keluar 3 soalan kan. Gestation, tone macam mana, baby breathing, crying. Dan kita buat initial step. Okay, so initial step dia apa? Provide warm and maintain temperature, sniffing position, clear airway kalau perlu, buat suction, keringkan baby dan bagi stimulation, remove linen yang basah dan kita repositionkan baby. So ini initial step. Okay, alright. So provide warmth ni sama, radiant warmer, plastic wrap, especially untuk baby yang 32 minggu ke bawah. Skin to skin contact ni kita kena improve lah skin to skin contact. Nantilah saya nak bagi tahu labor room . Ini cita-cita saya . Cita-cita saya dalam masa mungkin setahun 2 tahun lagi kita boleh buat actually sekarang ni diorang boleh buat LISA dekat labor room. LISA ni kita bagi surfactant bagi surfactant dekat labor room. Kita boleh ada satu study yang ongoing di Oxford. Apa dia buat? Baby premature baby, labor room staff neonate datang, kita terus bagi LISA, bagi surfactant secara LISA dengan CPAP kita bagi. Masa baby tu betul-betul baru keluar dekat tepi mada sebelum korang potong cord pun, terus kita bagi surfactant dan dia boleh buat benda tu walaupun baby tu dekat atas mak. Dan dia terus bagi cepat-cepat bagi skin to skin dan sebagainya. So ni saya rasa benda yang sangat bagus. Macam kita nak kena fikir macam mana cara kita nak buat lah di so kita kena prevent bukan setakat hypothermia, juga hyperthermia. So suhu sejuk tak bagus, suhu panas pun tak bagus. Dia kena adequate, proper temperature. So meconium stain amniotic fluid, dulu-dulu kita buat suction kan. Sekarang ni tak suction . Sekarang ni kita tak buat dah suction yang macam dulu tu. Okey, dan setiap level kita assess apa? Kita assess respiratory effort, kita assess heart rate, kita assess oxygenation dia. Dan oxygenation ni kena pakai SpO2 monitor, functioning SpO2 monitor yang ada bateri. Kan tahu nak baca macam mana. Lepas tu juga kena ikut level umur baby tu. 1 minit berapa, 2 minit berapa, 3 minit berapa sampai 10 minit. So kita kena tahu macam mana cara nak monitor. Okey, alright. Fine. Next, assessment of heart rate. Ideally sekarang ni memang di-advise guna. Zaman dulu-dulu, zaman saya HO, kita main rasa dekat umbilical stump. Tak boleh dah. You nak assess heart rate, paling kurang kena auscultate. Ideally, nak kena ada 3 lead ECG. Yang ni kita pun tak ready lagi.
So ideally kita nak kena ada 3 leads. Kita nak kena plan lah lepas ni insyaAllah. Kita nak make sure bila kita pergi resuscitate baby, kita ada 3 lead ECG. Alright, so pulse oximeter fine. Again, lepas buat initial start, kita set heart rate. Kalau heart rate dia kurang 100 atau ada apnea, gasping, kita bagi PPV. Alright. So kalau lebih 100 tak apalah. Kalau kurang 100 kita bagi PPV. Kita nak start berapa oksigen? Kita start 21%. FiO2 0.21. Okey, kejap lepas tu kalau preterm kurang dari 30 minggu kita boleh bagi sampai 30% untuk permulaan dia. Untuk permulaan dia. Okey. Alright. Lepas tu apa lagi? Lepas tu okey. So ni sama juga pulse oximeter 1 minit berapa, 2 minit berapa sampai 10 minit Ni lebih kurang sama. PPV baby mana yang kita perlu bagi bagging ni, you all again saya expect labor room staff, OT staff boleh buat PPV, tahu bila nak buat PPV. Bila nak buat PPV, bila baby tu ada apnea, baby tu gasping, heart rate kurang daripada 100 walaupun baby tu bernafas, kita kena bagi PPV. Oxygen saturation tak boleh maintain, kan? Dah bagi CPAP, bagi oxygen free flow oxygen pun oxygen tak boleh maintain, kan? So kita kena bagi PPV. So ni yang kita bagi PPV. Alright. So ni banyak ni saya okey. Bila kita bagi PPV, kita kena ingat kita nak capai 40 ke 60 breath 1 minit. Macam mana nak buat? Dia punya rhythm dia breathe 2 3, breathe 2 3. Breathe kita tekanlah. Breathe 2 3, breathe 2 3, breathe 2 3. Bukan breathe 2 3, breathe 2 3, breathe 2. Tak, dia kena slow sikit. Breathe 2 3, breathe 2 3, breathe 2 3, breathe 2 3. How very? Okay, alright, fine. Okay, mekonnya? Okay, ambil lintas masuk sini juga. Tapi separate, isolate, masuk ke isolation Okay, OT Okay, alright. So nak kita masuk ke OT kita lagi. Alright, fine. Fine. So breathe 2 3, breathe 2 3, breathe 2 3 macam tu Okay, alright. Kita laju sikit. Assessment dia bila kita bagi PPV, indikator terbaik untuk tahu kita punya PPV itu working, kita punya bagging. Working adalah heart rate baby tu naik. Kalau heart rate tak naik, 15 saat kita bagi heart rate tak naik, maknanya tak betul. Ada cara tak betul. So, kalau kita check, so first thing adalah kena ada heart rate naik. Yang kedua, bila kita back, dada dia bergerak, ada chest rise. Kalau tak ada chest rise, kita kena buat ventilation corrective measures. So, apa dia ventilation corrective action dia? Nama dia Mr. SOPA, MRSOPA, Mr. SOPA. Apa dia Mr. SOPA tu? So, Mr. SOPA ni yang pertama kita buat 2. So, yang pertamanya adalah M, adjust mask. So, kita buka balik mask, kita letak balik, letak kat dagu, kemudian cover mulut dan hidung. Dia tak boleh cover sampai mata. Dia tak boleh cover hidung, tak cover. Dia kena cover mulut dan hidung. Kita adjust balik mask dia. So, M, R, reposition the head. Kita betulkan balik position kepala dia. Kalau dia terlalu dongak atau terlalu tunduk, dia takkan dapat oxygenation bagus. So MR. So kita letak, kita buat dua step tu, kita try bagging balik. Ada chest rise tak? Kalau tak ada chest rise, kita buat next step, which is SO. SO apa? Kita suction mouth. Kita buat suction. Suction apa? Mouth dan nose. Oronasal. Always oronasal. Mouth dulu, lepas tu baru nose, suction. Lepas tu O. O apa? Kita buka mulut dan kita angkat sikit jaw dia. Kita angkat sikit jaw dia. Lepas tu kita bag balik. Kan? Kalau tak ada juga chest rise bagus, kita buat P dengan A. P apa? Kita naikkan pressure dia sampai 40. Dan A, kita kena consider masuk intubate lah. Intubate atau letak LMA. Dalam NRP 8 ni, dia memang emphasize kena ada LMA. Dekat tempat resuscitate baby, kena ada LMA. Kita tak biasa sangat guna LMA. Tapi LMA ni senang sebenarnya. You tutup mata je, zap, boleh guna dah. LMA ni sangat-sangatlah senang.
NICU pediatrician dengan ni je, kita tak confident sangat guna sebab tak pernah guna. NS dah biasa dah guna LMA ni. Sangat-sangatlah simple. Okay, alright, fine. I think so. My last point saya nak sebut ni, priority paling penting untuk newborn resusc adalah ventilation. Ventilation. So kita kena ventilation yang betul. Kebanyakan masalah bila kita tak ventilate baby tu properly. Okay, chest compression sama. Chest compression, teknik dia adalah kita nak kira dia ada cara yang kita akan belajar kan. Tapi macam mana cara kita nak kira dia? Kita dengar ni kan. Kita tekan dada kan. 1 and 2 and 3 and breathe. 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 Macam tu kita kira dia. Berapa banyak kita nak tekan? Kita tekan 1/3. Okay. Alright. So I think that's it. Tu je. Saya rasa saya tak nak bincang lagi pasal ubat-ubatan dan sebagainya. Ubat-ubat pun senang lah sebenarnya. Yang penting kita kena ada, make sure kita kena ada adrenaline, epinephrine. Dulu epinephrine kita confusing sikit. Sebab dia ada dos yang ni NRP 7. Untuk NRP 7 ni dia complicated sikit. Dia ada bagi. Kalau NRP 6 lagi lah. Dia ada epinephrine 1 in 10,000 dengan 1 in 1,000. Dos dia lain. 1 in 10,000 dos dia ni 0.1 mg per ml. Epinephrine dekat labor room berapa dosing dia? Berapa dia punya concentration dia, tahu tak? 10,000 ke 1 in 1,000? 10,000 doktor. Sure. Betul. Okay. Kena make sure check lah. Sebab ni dulu kita kena always check. Lepas tu kita kena kira balik. So lambat. So NRP 7 dia dah standard dah. Always 1 in 10,000. So dose dia, NRP 7 ni dia banyak kira macam ni kan. ET tube berapa, UV, kalau IV berapa. NRP 8 ni standard. Standard maknanya kalau UVC dengan IV dose always 0.2 ml per kilo. Always 0.2 ml per, tak payah fikir, 0.2 ml per kilo untuk adrenaline. Lepas tu kita flush dengan 3 ml. Ini NRP 8. So standard So epinephrine nak bagi 0.2 ml dengan 3 ml flush. Kalau ET tube 1 ml per kilo. Tak payah fikir, 1 ml per kilo. Okay. Alright, so saya rasa itu saja yang saya nak emphasize pada untuk nurses. Delete cord clamping semua saya tak nak, rasa cukup. Ini LMA ni LMA. Okeylah, alright. Okay. Ada soalan? Okay, boleh open teruslah untuk soalan. Siapa yang ada soalan boleh ajukanlah. Nak unmute ke, nak letak kat chat, dipersilakan. So yang ni memang sangat basic lah Dr. Syed. Nanti yang 11.10 tu akan di plan semula ke memang dah fix date tu? Date setakat ni dah confirm. Okay. Cuma dia pending pada saya cuba nak dapatkan some people daripada UM untuk join, tapi mungkin dia akan buat online lah. Sebab susah nak ni. Budget lah, budget yang kita tak settle lagi sebab ada beberapa. So tapi setakat ni tarikh tu insya-Allah confirm lah. Cuma macam saya cakap lah, jumlahnya tak ramai. So mungkin daripada ONG side mungkin dalam 10 orang je kot yang boleh join. OT nanti kita tengok balik. Saya bagi tahu dia punya final number berapa lah. Kita masih tengah final. Trainer tak ramai. So saya kalau nak train ramai sikit. Trainer senang sikit kita nak buat. COVID susah pasal COVID ni. So doktor, macam saya dulu masa belajar midwife pun memang pernah attend NRP. So should be kita memang kena renew kan NRP tu. Dia 3 hari rasanya. Tu. NRP kena renew. Setiap 2 ke 3 tahun kena renew. 2-3 tahun. So kita punya aim untuk yang kali ni, kita nak aim untuk orang yang tak pernah attend NRP dan juga yang nak naik. Okay. Itu fokus dia. So dalam 10 orang tu doktor nak yang tu lah. Bulan 20 untuk recertification. Okay. Untuk recertification. Dan insya-Allah sepatutnya kita kena buat paling kurang setahun kena 2 atau 3 kali. Tapi sebab kita semua terlalu sibuk dengan COVID 2 tahun ni, so terlepas banyaklah. So, saya rasa insya-Allah bulan tahun depan kita kena buat regularly lah. Every 2 to 3 months. Every 1 tahun kena ada 2 atau 3 kali kita buat. Okay, insya-Allah. So ada soalan ke? Open to the floor. Kalau ada soalan boleh tanya.
So kalau tak ada, kita dah end to the session. Boleh isi attendance link. So terima kasih banyak-banyak pada Dr. Syed untuk masa dan knowledge yang di-share pada petang ini. So harap semua dapat manfaat dan dapat juga kita aplikasikanlah. Okay, so kena ada juga pembacaan dan ada juga perbincangan supaya kita dapat update kan knowledge ni. Okay. Terima kasih Doktor. So, Doktor ada nak tambah apa-apa lagi? Nanti saya akan bagi recording ni untuk pada material, nanti boleh tengok-tengok lah. Okay. Saya rasa kita kena selalu refresh. Dan again, saya expect semua staff yang ada handle baby kena tahu apa nak buat kalau baby collapse. Sebab saya boleh beritahu akan ada time yang you takkan ada neonatologist, akan ada time you takkan ada pediatrician, ada time you takkan ada MOs, nurses kena handle seorang-seorang. So kena tahu nak buat macam mana. Okay, alright, itu saja. At least kita tahu yang basic lah. Okay. Terima kasih banyak Doktor. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih juga kepada semua partisipan. Ada dalam 70 tadi Doktor. Dekat 80 orang. Okay, good. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.